Yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Najib Muhammad Lipis. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon kemuka soalan nombor 1. Tak ada pantun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Selamat pagi. Tan Sri Yang di-Pertua, di dalam sesebuah negara demokrasi seperti Malaysia, hak-hak rakyat itu jelas diperuntukkan di dalam perlembagaan negara dan hak tersebut tidak pernah dinafikan maupun diketepikan. Walau bagaimanapun terdapat juga segelintir kumpulan yang menyalahgunakan hak-hak yang diberi. Kelompok ini ada kalanya lebih dipengaruhi oleh persepsi dan emosi tanpa berdasarkan fakta di dalam menyuarakan pendapat maupun membuat pendirian dan kenyataan-kenyataan masing-masing. Tuan Yang Bertua, sebagai Menteri yang bertanggung jawab pada hal ihwal perpaduan, adalah menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan perpaduan dan keharmonian antara masyarakat berbagai kaum terus terpelihara. Ini dapat dilaksanakan melalui pengukuhan, peningkatan dan pemeliharaan berdasarkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Berbagai bentuk program dan aktiviti perpaduan negara dan integrasi nasional telah dilaksanakan selaras dengan pelan strategik JEPNIN 2013-2017 yang menjadi panduan jelas dalam pelaksanaan dasar program dan aktiviti perpaduan yang lebih komprehensif dan bersepadu. Di antara strategik itu ialah seperti berikut. Pertama, program perdana perpaduan atau top notch program. Kedua, pengukuhan program perpaduan. Ketiga, pengukuhan jaringan sosial. Keempat, pendidikan pendamaian. Kelima, pengurusan maklumat. 6, integrasi nasional. Dan 7, promosi perpaduan. Menyadari sebenarnya ini, JEPNIN mengambil pendekatan melalui 7 trust strategik di atas untuk meningkat, mengukuh dan memelihara perpaduan kaum melalui langkah-langkah berikut. Pertama, perluasan 6.580 rukun tetangga dan 3.959 skim rundaan sukarela di seluruh negara sehingga kini, yang bertujuan untuk memperkasakan semangat kejiranan dan kesukarelawan demi keselamatan dan keharmonian masyarakat melalui pelaksanaan sebanyak 100.000 aktiviti di peringkat akar umbi. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat melalui program perpaduan masyarakat dan integrasi nasional sebagai platform menyebarluaskan pendidikan perpaduan masyarakat melalui pelaksanaan sebanyak 182 program JEPNIN di kalangan masyarakat berbilang kaum dan latar belakang seperti klub rukun negara, sekretariat rukun negara, pertubuhan persatuan sukarela, dan badan bukan kerajaan. Ketiga, pengelasanan, pemantauan dan intervensi isu-isu sosial dan kejiranan di peringkat komuniti yang mungkin boleh menimbulkan pergaduhan dan perbelahan di antara kaum supaya dapat diselesaikan melalui kaedah mediasi oleh 874 orang mediator community yang telah dilatihkan dan ditauliahkan. Berikutnya, meningkatkan persefahaman di kalangan penganut agama melalui jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama atau JKMPKE yang terdiri daripada wakil pemimpin Islam dan bukan Islam seperti Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, Tao, dan Bahai. Berikutnya,
Squad Unity yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 9 Mac 2014 yang berperanan untuk menyelesaikan masalah masyarakat setempat dengan memberi perkhidmatan mediasi, keselamatan, kejiranan, pendidikan perpaduan dan pendampingan sosial. Squad Unity adalah satu inisiatif baru dalam memperkasakan peranan rukun tetangga, skim rundan sukarela, mediator, community dan klub rukun negara dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada community terutama di kalangan generasi muda. Squad Unity akan menggerakkan community berasaskan pelaksanaan 4 tunjang seperti berikut. Pertama, tunjang pertama ialah tolong-menolong yang memberi penekanan kepada sifat bantu-membantu dalam masyarakat tanpa mengira kaum dalam memberi khidmat dan bantuan kepada masyarakat. Tunjang kedua, kerjasama. Hubungan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak seperti pertubuhan, badan bukan kerajaan atau NGO dalam kawasan setempat, pemimpin masyarakat, pibagu, jawatan kuasa surau, rumah ibadat menjadi keutamaan Squad Unity untuk memperkasakan peranan dan fungsinya. Tunjang ketiga ialah hormat menghormati. Penerapan sikap hormat menghormati, toleransi antara kaum dan agama, serta semangat muhibah di kalangan kejiranan terus diperkukuhkan melalui program dan aktiviti penggalakan perpaduan yang dijalankan dalam kawasan kejiranan. Tunjang keempat, jaringan. Perkongsian bijak dan jaringan dengan agensi-agensi kerajaan lain yang berteraskan khidmat sosial dapat mempertingkatkan khidmat yang diberikan Squad Unity kepada masyarakat seperti jaringan kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, pihak berkuasa tempatan, dan lain-lain agensi yang berkaitan. Tuan Yang Dipertua, selain daripada langkah-langkah di atas, hala 7 atau the way forward, dan perancangan masa hadapan JPNIN, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, turut merangkumi perkara-perkara berikut. Majlis Konsultasi Perpaduan Negara telah menganjurkan 18 dialog perpaduan di seluruh negara mulai 22 hari bulan Februari hingga 31 hari bulan Mac tahun ini, dan juga perbincangan meja bulat dengan kumpulan-kumpulan berkepentingan. B. Menjalankan kajian bersama Institut Kajian Etnik atau KITA di UKM sebagai usaha mengukuhkan hubungan antara etnik untuk memelihara keharmonian masyarakat dan negara. Dan akhirnya menggalakkan lebih banyak siri wacana, perbincangan, meja bulat, seminar dan forum bagi percambahan idea dengan melibatkan golongan muda untuk meningkatkan kefahaman mengenai kontrak sosial, perkara 151 hingga 153 Perlembagaan Persekutuan dan lain-lain. Tansi Yang Dipertua, kita sedia maklum semua bahwa Yang Dipertuan Agung dalam titah ucapannya di Parlimen pada 10 Mac yang lepas telah menyeru agar semua pihak mengelakkan daripada membuat sebarang kenyataan atau tindakan bersifat provokasi dan menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Kerajaan amat bersungguh-sungguh memastikan rakyat hidup di dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun masih terdapat anasil-anasil yang coba mengubah nikmat keamanan dan ketentraman yang dikacapi selama ini, adalah dipercayai Tuan Yang Ketua
melalui langkah-langkah kepekaan dan kerjasama semua rakyat jelata. Keharmonian dan perpaduan akan dapat terus dipupuk. Keamanan dan kebahagiaan dikekal untuk manfaat semua rakyat dan generasi yang akan datang, selaras dengan wawasan negara dan gagasan satu Malaysia. Sekian. Lipis. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Menteri yang menjawab soalan yang begitu panjang lebar, memperjelaskan tindakan apakah perancangan tindakan provokasi kaum yang dilakukan oleh segelintir pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam soal memperkukuhkan negara kita bagi keharmonian semua kaum. Tetapi dalam soal ini sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan menteri, kerana kekukuhan perkauman ini amat penting sekali demi menjaga masa depan kita, demi masa anak-anak kita, demi masa anak-anak muda kita, untuk memastikan negara kita berada dalam keadaan yang cukup sesuai dalam keadaan harmoni. Dalam soal ini, soal percakapan ada ketika juga menyentuh hati dan menyentuh soal negara. Dan seperti yang dicontoh, satu hari semalam saja di sebuah band berlaku pertengkaran antara kaki tangan yang telah tersebar luas dalam Facebook, yang di mana seorang pegawai dari Hong Leong Band mengatakan dan mengherdik pekerja tersebut dengan mengatakan, "This is Hong Leong Band, Chinese band, you know, it's not your Najib's band, band Bumi Putra." Maknanya ini soal yang boleh menyentuh perasaan, menyentuh yang boleh yang mengeruhkan suasana kaum. Dalam blog umpamanya, dalam laman blog hari semalam juga dimuatkan seolah-olah Menteri Komunikasi Datuk Seri Sabri Cik meletakkan berbagai-bagai perkara yang boleh menimbulkan provokasi. Saya percaya ini bukan blog daripada kita, blog daripada tak tahu siapa. Saya tak tuduh siapa, saya tak duduk sebelah sana ke sebelah sini ke. Sebab itu saya katakan kita. Jadi saya kerana blog ini tidak kenal pasti yang meletakkan provokasi perkauman kaum, meletakkan gambar edit yang di Pertuan Agong, meletakkan gambar yang cukup tidak senonoh sekali, maka ini boleh menimbulkan perasaan yang tidak puas hati mungkin antara kaum. Ini yang menyukarkan kita, yang takutkan kita jadi provokasi seperti ini. Jadi saya nak menanya kepada menteri, apakah tindakan-tindakan pos-pos seperti ini, sedangkan kita menyebut nilai-nilai penyatuan nasional yang dilaungkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam soal penyatuan nasional 2014, program yang untuk menyatu padukan kita semua supaya tidak berlaku perkara yang tidak baik. Kita tidak berlaku perkara seperti dahulu, perkauman yang bermusuhan antara satu sama lain. Jadi apakah langkah kerajaan dalam hal ini untuk mengatasi provokasi kaum ini yang boleh kita lakukan seperti yang kita ada dahulu, ISA. Jadi adakah perancangan kerajaan untuk melaksanakan kembali program seperti itu? Soalan saya. Terima kasih Yang di-Pertua. Apabila saya mendengar sebentar tadi bahwa ada insiden sebenarnya berlaku seperti ini, maka saya ingin mengatakan bahwa walaupun kerajaan amat bersungguh-sungguh memastikan rakyat hidup di dalam suasana aman dan harmoni, masih terdapat seperti mana yang dihujah oleh Yang Berhormat sebentar tadi, masih terdapat anasir-anasir yang cuba mengubah nikmat keamanan dan ketentraman yang dikecapi selama ini. Dalam perkara itu, sehubungan dengan ini, maka saya percaya pihak-pihak yang berkuasa yang memegang undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap ini ialah
akan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Tetapi sehubungan dengan itu juga, saya berdiri di sini sering kali bercakap bahwa perkara ini boleh kita lakukan sendiri dengan tidak membuat apa-apa. Kita sedia maklum bahwa membuat provokasi, terutama sekali dari segi keagamaan dan perkauman ini, kita semua tahu bahwa perkara ini agak sensitif sekali. Jadi ini datang daripada kita sendiri untuk tidak menyentuh perkara itu. Dan yang di Pertuan Agung pun sudah bercakap bahwa ilahkanlah untuk membuat ini. Kita punya tujuan, saya punya tugas seperti yang saya katakan tadi sebagai seorang untuk menjaga perpaduan, ialah untuk mengamankan rakyat. Kalau ada perkara yang berlaku seperti itu, maka kita boleh bantu, beritahu pada kamu, boleh membantu untuk membuat laporan kepada pihak-pihak tertentu supaya boleh disiasat dan tindakan undang-undang akan diambil. Kita mempunyai banyak undang-undang sekarang yang boleh mengatasi masalah ini, seperti the Penal Code, Akta Hasutan, the Seditious Act dan sebagainya. Jadi saya berpendapat, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa mintalah sama ada dari pihak sini atau pihak sana, ilahkanlah untuk mengeluarkan kata-kata yang memprovokasikan. Kita semua tahu bahwa perkara ini agak sensitif dan sanang bagi seseorang itu untuk menimbulkan satu kekacauan. Sekian. Bayan baru. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Menteri. Saya mengucapkan tahniah kepada Menteri kerana ada banyak program untuk mempromosikan perpaduan. Tadi Yang Berhormat dari Pelipis kata ada blok-blok yang tidak dikenali. Tapi saya nak bangkitkan beberapa perkara yang kita umum tahu siapa dalangnya yang memecah belahkan masyarakat. Nombor satu adalah Perkasa. Perkasa pernah mengancam untuk membakar Bible, dan Yang Berhormat Menteri adalah seorang Kristian. Tetapi saya rasa sampai sekarang masih tak ada siasatan telah dijalankan, tetapi tak ada orang didakwa ke atau dibawa ke mahkamah ke muka pengadilan. Sebenarnya ini clear cut case, sudah bercakap, sudah berdemo, tetapi tak ada tindakan. Ini adalah satu titik hitam. Kalau kita usahakan banyak program-program menyatu padukan masyarakat, tetapi segelintir ekstremis, dia boleh memecah belahkan masyarakat dengan kata-kata, tapi tak ada tindakan daripada kerajaan. Saya nak bagi tahu, malah Perkasa diberi funding daripada Majlis Tindakan Negara, Majlis Keselamatan Negara, BTN dan JASA. Mana boleh fitnah macam tu? Ini dah over the board. You jangan fitnah macam tu. Baca you dah itu over the board. Saya cakap jangan fitnah. This is my floor. Please do. No, it's not your floor. Itu mengelirukan dewan. Menteri sudah mana jawab. Boleh kelirukan dewan. Menteri sudah jawab. You jangan kelirukan dewan. Menteri sudah jawab bahawa memang ada peruntukan untuk Perkasa. Okey? Jadi saya nak tanya, ini adalah clear cut case bahawa kerajaan menyokong Perkasa. Ini adalah bertentangan dengan dasar kerajaan yang cuba memupukkan perpaduan. Tetapi sekarang ini telah bercanggah dengan dasar kerajaan. Satu lagi, isu ketiga adalah media yang dikontrol oleh UMNO Barisan Nasional, kerajaan, seperti utusan ini soalan Malaysia. Jauh, Tan Sri Speaker. Utusan Malaysia melencong. berkali-kali. Yang Berhormat Bayan baru. Ya. Dulu Yang Berhormat. Saya Duduk dulu Yang Berhormat. Tak boleh biar dia. Dulu Yang Berhormat. Masih saya hairan sehingga saat saya bercakap ini. Kenapa masih ada ahli yang berhormat yang suka berhujah mengenai dengan hal-hal yang sudah diketahui akan mengundang reaksi negatif dari sebelah.
sama ada daripada sebelah sini beruja ataupun sebelah sini beruja. Kalau begitu nanti pernah dibuat di House of Commons di mana speaker setiap wakil rakyat yang diagak menimbulkan kekecewaan dia cam, dia tidak panggil untuk berucap. Saya akan buat itu suatu hari nanti, kena bukan salah saya. Begitu. Bayan baru telah antar memo kepada saya minta supaya soalan tambahan dibuat. Saya dengan begitu ikhlas hati saya bagi. Ahli yang berhormat yang lain tolong senyap ahli yang berhormat. Bukan ramai yang duduk sini yang berhormat semua jaga. Saya menjaga 222. Tolong bayan baru, jangan lagi cabar kesabaran saya. Terima kasih Speaker. Saya tidak ingin mencabar, saya cuma nak tanya soalan. Sebab ada banyak yang berhormat, saya tidak payah untuk sebut peraturan masyarakat. Coba selepas yang berhormat duduk, baca peraturan masyarakat ini. Apabila bertanya soalan tambahan, soalan tidak lebih daripada satu rangkai. Tetapi oleh karena kesabaran saya, kadang-kadang saya biarkan 4-5 rangkai tiap saja menteri menjawab. Okey, terima kasih. Sudah 3 isu yang berhormat buat, yang lain itu pun tidak kena mengena dengan soalan. Tak apa, saya biarkan. Tetapi jangan sama sekali mengundang reaksi negatif daripada sebelah. Dan biasanya kalau soalan itu ada political connotation, ada unsur-unsur politik, menuduh dan sedemikiannya, itu sebab. Jadi masa hilang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi soalan kepada kerajaan adalah, adakah funding kepada perkasa itu bercanggah dengan dasar kerajaan untuk menjatuhpadukan masyarakat Malaysia, untuk menjatuhpadukan Malaysia. Terima kasih. Tuan Pertua, saya juga bersetuju dengan Tan Sri Speaker, di mana hujah sebentar tadi itu bukan menyatupadukan kita, tapi mengundang perpecah belahan pula. Saya sebenarnya alu-alukan soalan yang boleh menjuruskan keharmonian dan keamanan. Tapi soalan ahli yang berhormat sebentar tadi itu bukan yang tidak berpakaian mengena ke atas apa yang saya hujakan sebentar tadi. Nah, berkaitan dengan perkasa sebentar tadi, saya percaya lepuran-lepuran tertentu sudah dibuat, dan saya sudah berulang kali bercakap bahwa kerja saya ialah untuk menyatupadukan rakyat. Jadi tindakan undang-undang untuk menyiasat dan sebagainya itu ialah diletakkan dalam kementerian yang lain. Jadi saya percaya kementerian yang lain boleh membuat jawaban yang lebih terperinci lagi ke atas soalan yang berhormat sebentar tadi itu. Terima kasih.